Assalamualaikum warga Malaysia Runners. Korang dah buat workout pagi ni? Long run, short run, interval, tempo run, apa-apa je lah. Janji korang sihat. Okay, hari ni aku nak kupaskan tentang ada satu pertikaian lah. Kasut yang ada plate dengan kasut yang tak ada plate. Sekejap. Kasut ada plate dengan yang tak ada plate. Running shoe, plate versus non plate. Isu ni dah lama juga. Yalah, sebab cuma dulu kasut yang ada plate ni tak banyak di pasaran. Tapi sekarang bersepah. Macam-macam brand ada. Sekarang ni persaingan semakin hebat, terutama kasut yang ada plate lah. Okay, apa yang aku nampak, sekarang ni kalau diperhatikan, kasut plate ni memang harga kayangan jugalah, boleh tahan harga dia. Okay, kasut plate dengan kasut non plate. Okay, aku nak cerita macam mana aku pakai kasut non plate dengan tak ada plate. Kasut plate dengan tak ada plate ni, aku nak cerita perbezaan dia yang aku dapat rasa lah bila aku nak membezakan kedua jenis kasut ni dari sudut pandangan aku lah. Baru ni aku cerita pasal 5 kasut favourite aku kan. So yang ni aku nak cerita pasal kasut ada plate dengan tak ada plate. Jadi aku memilih kasut untuk membuat bandingan ni. Aku memilih kasut Zoom Fly 3 dengan takkan nak dengan Nike juga kan. So aku pilih pesaing dia, aku ambil Adidas Adizero lah. Tak boleh juga kasut Nike jugalah, sebab kasut yang aku biasa pakai kan. Tak kisahlah walaupun dua-dua jenama Nike, tapi kasut yang aku biasa pakai lah. So aku pilih kasut Zoom Fly 3 dengan Nike Zoom Gravity. Okay, bukan aku menangkan brand ni. Ini kasut yang aku rasa lah, yang aku dah pakai. So senang aku nak cerita. Kalau kasut yang aku tak pernah pakai, tak berbaloi aku cerita. Baik aku cerita kasut yang aku sendiri dah pakai, aku dah rasa macam mana kan. Okay, apa yang aku rasa? Okay, semenjak aku pakai kasut yang orang kata yang ada plate ni, dia memberikan satu rasa yang sangat berbeza lah berbanding dengan kasut yang tak ada plate. Walaupun Zoom Gravity dengan Zoom Fly 3 ni memang dua-dua comfort, dua-dua sedap, dua-dua dia punya berat pun okey, beza 10 gram je. Gravity baru 240 gram, Zoom Fly 3 250. Okay, sebenarnya aku nak cerita ni sebab aku nak cerita, orang kata perlukah kita kalau nak berlari tu, memang orang kata, oi kalau tak ada plate, kasut plate ni rasa tak syok lari. Tak juga, tak, bagi aku tak. Sebab sebelum ni pun aku ada juga menang dekat event yang event running sebelum ni. Semuanya aku pakai kasut tak ada plate. Aku pakai kasut yang normal. Aku menang, aku pakai kasut Nike Zoom Gravity, kasut Hoka, lagi satu kasut Asics Dynaflight, lagi satu kasut Hoka.
Hoka Clayton. Tak ada pelit. So aku nak cerita, kalau contoh kalau kau aim nak menang di, orang kata akan datang lah, anda kata kalau event dah on, COVID dah okay, perlukah ada kasut plate untuk kau rasa kau memang nak target untuk, orang kata untuk at least top 10, ataupun kau nak dapat PB, personal best timing, perlukah kau perlu ada kasut yang ada plate? Aku rasa benda tu bukanlah satu, orang kata mesti ada. Bukan. Bagi aku, pandangan aku lah, selama aku dah 6 tahun aku berlari, aku rasa pelik ni okey. Cumanya pelik ni, andai kata kau ni berkemampuan, orang kata mampu, why not? Boleh beli, boleh je beli. Tapi bagi yang kurang berkemampuan, fikir 10 kali juga kan. Tapi bagi aku, kasut yang non plate ni, aku rasa okey, macam ni lah aku cerita. Kelebihan dia kasut non plate ni, bila kau berlari, andai kata kalau kau lari pace yang, orang kata pace yang kencang lah, kau lari laju, contohlah aku ambil 10 km. Okay, contoh starting korang, kau dah pulun speed pace 4, okay, 4 lebih. Korang sampai first water checkpoint, okay, ambil dalam 2.5 kilo lah. Kau rehat, kau ambil air, minum, lepas tu kau sambung lari. Ada setengah orang, dia lepas dia minum, dia punya pace tu dia nak build balik. Bukannya contoh dia sebelum dia dah pace 4 lebih, lepas tu minum dia boleh maintain balik pace 4 lebih. Ada setengah orang dia drop balik, dia nak meningkat balik, dia ambil timing sikit. So itu yang saya nak explain. Andai kata orang tu menggunakan kasut plate, okay, kasut plate, daripada pace 4 dia turun ke pace 5, ataupun pace 5 lebih, dia nak up balik ke situ, mungkin ambil masa. Ataupun mungkin dia turun ke pace 6, mungkin dia nak up balik. So bila dia pakai kasut plate ni macam dia, kau start lari je, kau kena memang dah pace yang mantap lah, macam cakap pace 5, pace 4, pace 3, kau kena pace yang mantap. So bila kau nak start balik daripada pace yang agak, orang kata slow sikit, pace 6, so dalam tempoh jarak tu, kau nak catch up balik pace yang sedap tadi, kau akan rasa kaki kau rasa macam rasa macam aduh, kenapa rasa macam berat sebab kasut yang ada plate ni, dia kau kena maintain kau punya pace sebenarnya. Pace tu kau kena maintain. Kalau contoh kau start lari pace 4 lebih paling kurang kau kena layan pace 4 lebih, pace 5, antara gap pace 4 dengan pace 5, layan. Tapi kalau kau dah drop ke pace 6, masa pace 6 tu memang kaki kau akan rasa macam aduh, kenapa kaki aku berselain ni? Sebab aku pernah buat, aku lari kat Berjaya. Mula-mula aku pakai kasut Zoom Fly 3. Aku start lari daripada Masjid Putra, PICC, patah balik ke Masjid Putra. Ini sebelum PKP lah. Aku guna mula-mula aku pakai Fly 3. Aku lari sampai hampir nak sampai jambatan depan PICC tu. Aku rasa macam, yelah, sebab kita masa tu bukannya kita nak lari yang orang kata bedal, tak. Kita cuma nak test kasut ni, nak tengok macam mana rasa dia. Okay, aku lari mula-mula, aku nak maintain pace 5. Okay, lepas lebih kurang dalam jarak, tinggal lagi, sebab aku target nak buat satu tu sekali jalan 5 kilo. So tinggal lagi lebih kurang 1 kilo. Aku sengaja nak
perlahan sikit, aku buat pergi ke pace 6. Aku rasa kaki aku rasa macam, kenapa ni, something wrong ni. Rasa macam tadi masih laju sedap, bila aku buat slow sikit rasa macam, kenapa kaki ni rasa macam berat, rasa macam agak heavy. Mungkin sebab yelah, seperti yang aku sangka sebelum ni, pelit tu sebenarnya memang dia nak kau lari laju. Sebab pelit tu, dia bila dia dah bukan bentuk asal dia akan kembali ke bentuk asal. So nak tak nak, dia memang maksa kita untuk berlari lebih laju. Itulah gunanya pelit. Tapi selepas aku lari yang tu pula, aku patah balik, aku tukar pula ke kasut yang tak ada pelit. Aku pakai kasut Night Zoom Gravity. Night Zoom Gravity ni sama tebal tapak dia dengan Fly3, tapi dia tak ada pelit. Okay, nak cerita Fly3 Zoom Gravity. Aku lari dengan Zoom Gravity ni, aku mula-mula aku lari yang first kilo sampai kilometer 3, aku lari kencang aku lari. Lepas tu aku slow sikit, masuk kilo 4 aku slow sikit. Aku rasa maknanya beza dia, aku rasa daripada aku slow, aku nak catch up balik speed cepat. Sebab dia kasut tu dia tak memaksa macam yang ada pelit. Dia bagi kita peluang, bagi kita chance untuk grab balik speed tu, ikut kita, bukannya memaksa. Tapi kalau pelit, kau nak catch up balik, kau kena berlawan dengan pelit tu. Itu maksud dia. Kalau kasut yang ada pelit ni, kita kena fight dengan pelit tu. Sebab yelah, dia bentuk asal, bengkok, dia bentuk asal. Jadi kita kena ikut kehendak pelit sebenarnya kalau berlari pakai kasut yang ada carbon plate ni. Jadi dari pandangan aku lah, aku punya pandangan jujur aku lah, aku rasa macam ni lah. Sebenarnya dua-dua ni bagus. Kasut plate bagus, kasut yang tak ada plate ni pun bagus. Cumanya orang kata, yelah, kalau ni kita ikut trend, kita ikut peredaran zaman. Sekarang ni orang kata trend pakai kasut ada plate, baru gempak baru laju Tapi haruskah kita memandang, ni kasut plate memang power, tapi kasut yang sederhana ni bagi aku masih ada kebaikan dia. Bagi akulah, kalau orang kata untuk berlari, contohlah aku lari lebih daripada 10 km, sebenarnya aku lagi berkenan dengan kasut yang tak ada plate. Sebab apabila sebab kita lari ni, kadang-kadang kita tak pasti badan kita ni, kadang-kadang tak tentu. Ada masa-masa di kilo-kilo berapa mungkin kita punya speed tu drop atas berbagai faktor lah. Cuaca, mungkin badan tak cukup rehat, macam-macam faktor lah. Tapi apabila kita menghadapi situasi macam ni, kasut yang tak ada plate ni, dia lebih orang kata lebih selamat. Lebih selamat. Kalau kita bukannya orang kata nak maintain pace, kita jenis orang kata kita tak pasti, kilometer ni boleh laju lagi ke, kilometer ni boleh ke kita speed lagi, mampu ke nak speed lagi. Kalau rasa macam tu, baik kita ambil kasut yang tak ada plate untuk orang kata selamat untuk berlari. Sebab sepanjang pengalaman aku lari guna plate dengan non plate ni, yang aku nampak memang kasut non plate ni, kalau aku rasa aku tak boleh maintain aku punya speed sepanjang jarak larian aku yang aku dah tetapkan tu, aku akan pilih kasut yang tak ada plate. Tapi kalau larian yang aku dah yakin, aku memang yakin 10 km ni aku boleh maintain pace ni, pace yang orang kata takkan lebih daripada pace 5. Memang dia sentiasa di bawah pace 5. Maksudnya 5, 4 atau 3. Paling-paling kurang pace 4 lebih. Kalau aku boleh maintain all the way, aku akan ambil kasut Zoom Fly 3 untuk aku lari.
Tapi kalau aku rasa tak yakin, aku rasa was-was. Aku rasa macam tak confident ni boleh maintain aku punya speed. So aku akan pilih kasut yang tak ada non plate. So secara conclusion dia, pandangan aku bagi yang runners di luar sana lah, kalau korang rasa bukan tak boleh, boleh kalau kau nak beli kasut yang ada plate ni, kau ada mampu, go on, tak ada masalah. Cuma pandangan aku sendiri, aku rasa lah selama dah bertahun aku lari, okay, daripada kasut yang paling common, paling murah, upgrade pelan-pelan kasut ni, kasut tu, kasut ni, dah macam-macam brand aku pakai, dan keluar pula yang version ada plate ni. So dari sudut pandangan aku, it's okay kalau korang pakai kasut yang tak ada plate. It's okay, boleh. Sebab aku bukan nak kata apa, sebab kadang-kadang kita macam ni lah fikir, kalau kasut kau tu macam mana hebat sekalipun, tapi kalau kau punya training tak berapa cantik, tak guna juga. Kasut tu sebenarnya orang kata setakat orang kata membantu kita untuk berlari supaya nak elak daripada injured, supaya kaki kita selesa untuk berlari, kan? Sebenarnya dia itu sebenarnya, tapi yang lebih, orang kata lebih, yang benda yang kita perlukan lebih sebenarnya kita punya training tu. Tu yang lagi penting kalau kita target untuk certain event lah. Jadi apa yang aku dapat rumuskan dekat sini, tak kisahlah kalau korang pakai kasut yang tak ada plate sekalipun, it's okay, okay je. Sebab aku sebelum ni pernah menang di beberapa game lah. Tak payahlah sebut game apa, ada lah. Kalau korang tengok Facebook aku, adalah game-game yang aku menang. Nak tengok ke? Aku tunjuk je lah, bukan nak bangga diri. Aku tunjuk apa yang aku pernah menang sebelum ni. Ini tahun lepas, tahun sebelum lagi, 2019, Putrajaya 100, tempat ketiga. Ni main veteran. Okay, cuba teka aku lagi pakai kasut apa. Tunjuk aku lari pakai kasut yang tak ada plate pun. Kasut Hoka Clayton 3. Yang ni bila-bila lah, kalau aku free nanti aku buat review lah pasal kasut ni. Tapi kasut ni pun dah lama dah. Okay, tak ada plate okay. Next, Run Rangers Tipas, tempat ke-9, 5km veteran. Actually game ni aku terlewat sampai tempat event ni. Maksudnya diorang dah dilepaskan dulu, so aku lari daripada belakang. Orang dah lari dah, aku kejar daripada belakang. Tapi Alhamdulillah dapat juga, dapat top 10. Walaupun veteran, tapi pesaing veteran ni bukan calang-calang. Hebat. Diorang semua laju. Okay, teka aku pakai kasut apa untuk dapat kemenangan ni. Okay, kasut dia Ini Asics Dynaflight. Okay, okay, tak banyak pun yang aku menang, adalah sikit. So yang terakhir yang aku pernah menang, yang ni first 5km Koprat ni secara team lah. Seorang lari 5km, dia 4 orang. Kita menang secara team. Okay,
Ini kami dapat champion lah. Okay, teka apa ikut apa. Nak zoom gravity version 1. So nampak tak? Buktinya boleh dikatakan tadi semua yang aku menang tu tahun 2019. Time tu kasut plate pun dah bersepah. Time aku lari dekat event-event tu pun banyak agak aku nampak orang pakai kasut ada plate. Tapi yelah, janji kita yakin dengan kemampuan kita, cukup dengan training kita. Orang kata kuat lah, kena kuat bersaing dengan, yelah yang pakai carbon plate ni, yelah akan ikutkan advantage dia orang kasut ada plate. Tapi jangan fikir kalau kita bersaing dengan dia orang, alamak macam nak lawan ni. Tak, dia kasut ni hanya membantu dalam, orang kata sebenarnya yang membantu kita untuk lari ni sebenarnya 80% effort kita sendiri. Kita punya latihan, kita punya kesungguhan, training, kita punya kemampuan, itu sebenarnya yang membantu kita untuk berlari lebih, orang kata lebih efisien. Kita boleh target kita punya personal best. Itu sebenarnya kasut ni hanya membantu kita dalam pandangan saya lah 20% je sebenarnya. Bukannya kalau contoh kau lari, kalau kau tak ada kasut plate, kau pakai kasut biasa, confirm lah memang tak boleh buat PB lah. Tak, aku sendiri punya pengalaman, pandangan aku, jangan kita expect kasut tu bantu kita untuk capai apa kita nak menang ke PB ke. Tak, kalau tak pakai plate pun tak apa, tak ada masalah. So bagi korang yang kat luar sana ni, yang mana yang tak mampu nak beli kasut yang ada plate, yang mana pakai kasut yang orang kata kasut yang okey, yang tak ada plate, bagi aku just go ahead, teruskan latihan korang. Sebab aku yakin kalau korang betul-betul training, effort korang, kau bersungguh dalam latihan korang, sistematik, korang boleh refer coach yang ada lah dalam geng Malaysia Runners, ramai lah. So itulah yang aku nak explain kat korang. Kasut plate dengan kasut non plate, actually dua-dua bagus. Tapi kalau korang tak mampu beli kasut yang ada plate, korang hanya pakai kasut yang biasa, yang maksud aku biasa tu tak semestinya kasut tu tak best. Maksudnya yang tak ada plate pun okey, jangan risau. Janji korang jaga korang punya training, effort korang kena betul-betul yakin dengan apa yang korang buat. Jaga kesihatan, makan semua jaga elok, jaga kesihatan. Kadang-kadang kita kalau training ni terlalu ikutkan perasaan. Kau nak lari training, kau nak tengok orang tu laju, kau nak ikut dia. Kau tengok orang tu training macam mana, kau nak ikut dia. Jangan, kita ikut kita punya keupayaan kita. Jangan kita terlampau ikut orang. Mungkin dia dah orang kata berlari dah bertahun, kita mungkin baru nak start setahun dua. Mana mungkin kau nak sama dengan dia? Jangan buat hal. Nanti kalau sakit badan, kaki apa semua, sendiri kat mana? So kita step by step. Refer pada dalam geng Malaysia Runners ada ramai coach yang berkaliber, yang hebat. So korang boleh refer kat diorang. Jangan malu, jangan segan. Korang boleh tanya kat diorang, PM diorang, tanya macam mana masalah apa semua. Ataupun kau boleh shoot dalam grup Malaysia Runners punya Facebook. Korang boleh ajukan apa-apa soalan. Tapi biarlah pasal hal larian lah. Janganlah hal bab nak cik jodoh ke apa, tu tak ada kena-mengena lah. Sorry lah. Okay, so itulah last. So aku nak cakap, kasut plate dengan kasut non plate, jangan risau. Kasut non plate pun okay, don't worry. Kita kalau nak ikut trend, tak lalu. Lepas ni ada ni tak lalu babe. Macam handphone contoh, handphone kau nak ikut terkini, mana larat.
Kena pula kita sekarang ni ekonomi tengah tak apa. Yelah, masing-masing duk jaga kewangan masing-masing dalam keadaan PKP ni. Kita kalau boleh nak berjimat, kita berjimat, kan? Mana mampu kita mampu, mana yang tak mampu tu kita guna je apa yang ada. Okay, so tu je lah. Lastly, percaya pada diri. Kasut tu hanya 20%, 80% datang pada kita sendiri. Okay, so tu je lah. Okay, Assalamualaikum. Okay, salam sejahtera. Okay, bye.